Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita baca surah baru, iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa dari juzuk yang keempat. Surah juga surah yang keempat. Surah yang keempat. Bukan surat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah An-Nisa, kita baca gini, surah An-Nisa, iaitulah surah wanita. Ni orang wanita ni rasa special dia disebut. Hari ni berbunga-bunga. Patutnya kita baca surah ni tiap-tiap minggu ni, jamu ni. Pasal hatinya berbunga-bunga. Pasal ada surah, tengah baca surah dia kan. Orang perempuan dia macam tu, kalau dia seronok dia buat jamu. Dia suka makan. Contohnya tu. Baik, tapi dalam surah An-Nisa ni sebenarnya bukan semuanya surah cerita wanita lah. Cuma hukum hakam berkaitan dengan wanita ada terkandung di dalamnya, sehingga dimulakan surah ni juga perihal dengan urusan wanita. Jadi insya-Allah surah ni istimewa. Pertama berkaitan dengan nama dia meraihkan wanita dalam Islam, sehingga wanita ni diangkat martabatnya dalam agama Islam, berbeza dengan agama sebelum daripada ni ataupun amalan-amalan yang orang jahiliyah buat sebelum daripada ni, bahawa wanita ni tidak ada kedudukannya dalam di sisi mereka. Dia hanyalah seperti harta yang boleh diwariskan dan dijual beli. Lalu Islam datang untuk mengangkat martabat mereka. Dulu wanita kalau dalam keadaan dia datang bulan sehingga kena duduk keluar rumah. Orang Yahudi dulu tak boleh duduk dalam rumah, kena duduk keluar, buat satu tempat duduk di luar rumah. Kerana dianggap mereka tu kotor. Tapi Islam datang, Nabi mengangkat martabat mereka. Tak apa duduk dalam rumah, bahkan boleh tidur atas katil sebelah dengan suami, melainkan jangan bersama seperti mana hubungan mereka dalam keadaan suci. Itu saja, yang lain tak apa. Jadi Allah mengangkat kedudukan mereka berbanding sebelumnya. Dan surah An-Nisa ni dia turun di Madinah. Dia turun di Madinah menjadi salah satu surah yang istimewa kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpesan kepada sahabat dalam khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni apa maksud khutbatul hajah? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni dia bagi khutbah permulaan, awal khutbah. Maknanya sebelum nak cakap khutbah isi dia, maka Nabi akan baca dulu ayat-ayat ni setiap kali baginda khutbah. 3 ayat Nabi sentiasa baca waktu nak berpesan, terutamanya dalam khutbah Jumaat lah, tu imam pun baca juga. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kerana ketiga-tiga ayat ini mengandungi perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian antara kelebihan surah ni, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dia suka surah An-Nisa ni kerana padanya ada 5 ayat, yang mana 5 ayat ni lebih aku suka berbanding dunia dan seisinya. Dia kata, inna fi suratid Nisa la khamsu ayatin
la khamsa ayatin ma yasurruni annali biha dunya wa ma fiha. Ada 5 ayat aku lebih suka ayat ni berbanding aku dapat dunia dan seisinya. Tengok sahabat-sahabat ni banding dunia ni dengan ayat Quran. Dia boleh kata dia lebih suka ayat ni banding dunia. Makna cinta mereka tu hebatlah. Sacrifice dia. Ayat pertama dalam surah An-Nisa itulah ayat innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi manusia ni walaupun sebesar zarah. Allah tidak akan berbuat zalim walau seberat zarah. Satu. Yang kedua ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi kita akan sampai ayat ni, nanti tanda di mana Allah Ta'ala kata kalau kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang, Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu dan Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Jadi meninggalkan maksiat adalah ibadat yang mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa. Bukan buat, makna meninggalkan. Kita tak buat dosa, tak judi, tak curi, tak zina, tak bunuh, tidak tu. Padahal mungkin seorang tu dalam kemampuan dia, ataupun dalam seorang tu dia tak pernah terlintas pun dalam hidup. Cuma dia baca tu, dia rasa ini kewajipan yang aku perlu tinggalkan. Makna sini bagi benda yang haram yang aku perlu tinggalkan, lalu dia tinggalkan. Dengan sebab dia tinggal, dia dapat pahala. Lebih kita ingat kau buat je dapat pahala, tak tinggal pun dapat pahala juga. Itu yang kedua. Ayat yang ketiga yang dia paling suka dalam surah An-Nisa ialah ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ni dia tak ampun dosa syirik, tapi selain syirik semuanya diampunkan. Berarti luasnya keampunan Allah. Hanya saja manusia ni jangan buat syirik kepada dia. Dan ayat yang kelima ialah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Atau dalam riwayat yang lain satu ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Itulah kalau kamu buat zalim kepada diri kamu, yakni buat dosa, kemudian datang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kamu akan mendapati Allah itu maha penerima taubat atau maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, ni 5 ayat. InsyaAllah dalam waktu kita baca nanti kita akan jumpa lagi ayat-ayat ni. Ala kulli hal, ini surah yang utama jugalah. Saya pun kadang-kadang dalam ayat-ayat solat ni kita suka baca surah An-Nisa. Sehingga satu dalam surah An-Nisa ni Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Abdullah ibn Mas'ud supaya baca kepada dia. Maka Ibnu Mas'ud pun baca surah An-Nisa pada Nabi. Malu macam mana aku nak baca sedangkan Quran ni turun kat kamu. Kata Nabi SAW, tak apalah, bacalah, aku suka nak dengar pula. Dia baca surah An-Nisa sampailah pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana sekiranya bila kami datangkan kamu, kaifa ji'na min kulli ummatin, kami datangkan setiap umat tu ada saksi. Wa ji'na bika, dan kami datangkan kamu untuk sebagai saksi kepada sekalian umat. Lepas tu Nabi kata hasbuk. Dia pun berhenti, dia tengok Nabi menangis.
Nabi menangis dengan ayat Quran dibacakan kepadanya. Ini antara istimewanya surah An-Nisa. Jadi kita pun suka baca, kerana Nabi suka dengar, kita pun suka dengar dan suka baca. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat dia lah pula. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Ini bukan seruan kepada orang beriman sahaja dah. Ini adalah seruan Allah kepada orang sekalian manusia. Sebab tu pesanan takwa ni Allah Ta'ala seru, Allah Ta'ala seru kepada sekalian manusia. Ya ayyuhan nasu taqu. Ada Allah seru orang-orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan ada Allah seru Nabi sendiri. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Ini menunjukkan pesanan takwa ni pesanan yang penting. Sehingga Allah seru Nabi dia secara khusus, Allah seru orang beriman secara khusus, bahkan Allah seru sekalian manusia secara umum. Pentingnya sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sahabat untuk meninggalkan wasiat, sahabat kata, ya Rasulullah, tinggalkan wasiat pada kami. Seolah-olah tazkirah hari ni Nabi nak pergi dah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Jadi tolonglah tinggalkan wasiat untuk kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwalah kepada Allah. Ni kita kena ada rasa takut kepada Allah. Sebab tu orang Islam, bahkan seluruh manusia, kalau dia ada rasa takut kepada Allah ni, dia tak berani walaupun dia bersendirian, tak berani nak buat benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Walaupun kadang-kadang kita tersilap, mungkin sebab terlupa ataupun kita lalai, kita istighfar balik. Pasal apa? Sebab kita takut kepada Allah. Dan sifat ni penting, wasiat Nabi ni dan seluruh manusia. Jadi Allah memulakan pesanan kepada manusia dalam surah An-Nisa untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan secara spesifik Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pesan kepada sahabat supaya bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Ittaqillah atau fattaqullah wattaqun nisa, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa lafaz dia, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Jadi sebagaimana seorang lelaki diberi kekuasaan di atas wanita, maka kekuasaan itu mesti dia pikul dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara munasabah kenapa ayat An-Nisa dimulakan dengan perintah takwa. Bukan sekadar pada Nabi, bukan seruan kepada orang beriman khusus, dan umum kepada sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kaitkan urusan takwa kepada Allah ni dengan asal usul kita. Walaupun nanti ni nak cerita bab wanita ni, dan wanita akan dipimpin oleh lelaki, tapi orang lelaki kena ingat, dalam urusan ni sebenarnya kamu dan wanita ni daripada sumber yang sama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, takutlah kepada Tuhan kamu yang mana Dialah yang telah menciptakan kamu dari satu nyawa, bermula dengan satu nyawa, satu diri, nafsin wahidah, satu diri, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha,
dan darinya pula Allah ciptakan isterinya. Berarti Hawa tercipta dari Adam alaihissalam. Sebab tu kalau orang bagi teka-teki, siapa manusia lahir tanpa ibu ayah? Jawab dia Nabi Adam. Siapa dia manusia yang lahir tanpa ayah? Jawab dia Nabi Isa. Ada tak orang lahir tanpa ibu? Ada, tapi tidak lahirlah, dicipta dari unsur lelaki sahaja tanpa unsur wanita. Itulah Hawa. Kerana dalil dalam Quran, Allah cipta Hawa daripada Nabi Adam alaihi salam. Okay? Wa khalaqa minha zawjaha. Dan bagaimana pula secara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, okay, bahawa bahkan dalam tafsir ni, kita ambil hadis dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja syai'i fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wanita ini tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Ada apa tu? Orang lelaki kadang-kadang waktu ni dia main gora. Dia kata, oh, bila dia tengok calon isteri dia bergetar tulang rusuk, dia kata. Tak ada dah getar tu. Cuma dia nak suruh faham bahawa seolah-olah inilah dia pasangan tercipta dari tulang rusuk dia. Dia yang masuk ayat ni, Hawa tu dicipta dari tulang rusuk Adam. Lain daripada tu tak ada dah tu. Ni kat seolah-olah bakal dia ni isteri dia pak, takkan tulang rusuk dia Tuhan kurang pak. Betul tak? Tak ada dah istilah tu. Ni kat mutak aku tengok calon isteri kena agak bergetar tulang rusuk, seolah-olah tulang rusuk yang ada ni merindui tulang rusuk yang hilang. Konon-kononnya isteri dia tu dicipta dalam tulang rusuk dia. Allah, ayat romantis. Jawapan dia, tak ada isteri kamu tu tercipta daripada mani sebagaimana kamu dicipta daripada mani. Hak dicipta daripada tulang rusuk ni, satu ya. Nenek kita Hawa. Kalau kita ni seorang isteri satu tulang rusuk, kalau kahwin empat tulang rusuk tak ada. Mana tulang rusuk aku empat tak ada, rupanya dah isteri empat. Tak ada. Ataupun mula-mula kahwin kurang satu, kahwin kedua kurang pula satu lagi. Kahwin tak ada istilah tu ya. Cuma orang dia royak je bahawa ni betul. Hak lain daripada tu tak ada dah. Yang tercipta tulang rusuk ni satu je, ibu kita Hawa. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Maka Allah sebarkan daripada keduanya, iaitulah Adam dan Hawa ni, muncullah zuriat-zuriat yang ramai, lelaki dan juga wanita. Jadi sejak daripada tu manusia ni bertasalsul, bersilsilah, beranak pinak ni dengan hubungan suami dan isteri. Lahirlah manusia seperti mana Allah takdirkan berlaku pada Nabi Adam dan Hawa. Baik. Jadi dia dicipta dari tulang rusuk. Cuma dalam hadis yang 4 tulang rusuk tu, satu lagi Nabi SAW pesan, okay, wa inna a'waja syai'i fi dhil'i a'lahu. Tulang rusuk ni sifat dia bengkok.
dan yang paling bengkok yang paling atas. Yang paling bengkok hak paling atas tulang rusuk ni. Jadi Nabi kata kalau nak betul kuat sangat, patah tulang rusuk tu. Tapi kalau kamu nak panggil hidup bersenang-senang dengan dia, dia akan kekal dalam keadaan bengkok dia. Cuma jagalah elok-elok, bertakwalah kepada Allah, dalam bab itu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, dan juga peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan peliharalah al arham. Rahim ni silaturrahim, kasih sayang. Dia asal daripada kalimah rahim. Allah Ta'ala ni dia menciptakan kasih sayang. Daripada tercipta kasih sayang tu 100 rahmat Allah Ta'ala cipta. Bahkan rahim ni dia bergantung. Rahim ni makna hubungan kasih sayang ni, dia bergantung di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan rahim wanita sebagai rahim di atas tempat dia adalah orang panggil apa? Sumber kasih sayang, dan juga menjadi sebab kepada hubungan silaturrahim sesama manusia. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jaga silaturrahim. Setelah daripada beranak pinak ni, kamu jagalah. Jadi Allah Ta'ala mukaddimahkan cerita ni dengan asal usul kejadian kita. Kamu ni baik lelaki ke, baik perempuan ke, asal usul kamu situ. Jadi baik lelaki, baik perempuan, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah dalam urusan silaturrahim. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa memerhati dan mengawasi kamu. Raqiba ni raqib. Kita dengar ada nama, apa nama? Malaikat Raqib Atid. Allah pun nama dia Raqib juga. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Raqib ni nama ke sifat bagi malaikat? Raqib ni rupanya sifat. Kerana Raqibun sifat mengawasi. Allah pun mengawasi kita, malaikat pun mengawasi kita. Adapun Atid, Atid pula hak kita panggil malaikat Raqib, malaikat Atid kita panggil. Tapi Quran tak panggil macam tu. Quran kata ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam bahasa Arab, nak kait dengan raqib ni, dalam bahasa Arab, bila ada dua entiti, biasanya digunakan wawul ataf. Wawul ataf maknanya dan. Telah datang ke rumah saya Muhammad dan Zaid. Berapa orang datang? Dua. Siapa dia nama dia? Muhammad dan Zaid. Satu nama Muhammad, seorang lagi nama Zaid. Tapi kalau kata telah datang ke rumah saya Muhammad Zaid, satu ke dua? Satu. Yang mana dialah Muhammad, dialah juga Zaid. Kerana pada dia tu rupa-rupanya nama tu dua-dua milik dia. Muhammad pun milik dia, Zaid pun milik dia, seorang je. Jadi bila Allah Ta'ala kata ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, bukan makna malaikat tu ada seorang je, tak.
Malaikat memang menjaga tu ada dua. Ada satu malaikat catat benda baik, satu malaikat catat benda buruk. Cuma bila Allah Ta'ala sebut raqibun atid, bukanlah merujuk untuk dua, tetapi merujuk kepada sifat malaikat. Setiap satu malaikat itu sifat dia raqib, atid. Raqib tu maksud mengawasi, atid tu maksudnya senantiasa melaporkan. Atid ni maknanya orang yang turun naik, duduk senantiasa naik, melaporkan kepada Allah apa yang kita lakukan. Jadi raqib ni bukan nama malaikat, sebaliknya sifat bagi malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah dia senantiasa mengawasi kamu. Jadi dalam urusan yang Allah Ta'ala nak pesan, bertakwalah kepada Allah, kena ingat Allah senantiasa mengawasi kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala masuk pada ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kathika innahu kana huban kabira. Allah mulakan dengan ayat yang kedua ni, Allah teruskan dengan cerita tentang anak yatim pula. Tadi cerita pada asal usul kejadian manusia. Jadi dari keadaan manusia tu ada pula anak yatim. Dalam ayat ni Allah Ta'ala pesan supaya harta anak yatim mesti diserahkan kepada anak yatim. Kena bertakwa kepada Allah dalam urusan manusia, dan termasuklah urusan anak yatim. Bahkan dia didahulukan daripada ayat lain dalam surah An-Nisa, kerana kasih sayang Allah kepada anak yatim. Nabi kita pun anak yatim. Bahkan anak yatim ni disebut dalam Quran inayah khas. Dia panggil special care. Allah Ta'ala sebut dalam tu, fa'ammal yatimu fala taqhar. Orang anak yatim jangan herdik. Anak yatim ni supaya buat baik pada anak yatim, jaga harta anak yatim. Banyak ayat ni Allah Ta'ala suruh kita jaga anak yatim. Jadi besar pahala dia ni, siapa yang jaga anak yatim ni. Kemudian ni Allah Ta'ala kata wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Biasanya anak yatim ni bukan sekadar jaga body dia saja. Anak yatim ni dia ada harta. Pasal bila ayah dia mati, atau ayah dia lah, biasa anak yatim ni ayah mati, mak mati, dia tak panggil yatim. Anak yatim ni biasa ayah mati sebab penjaganya tak ada. Kalau mak mati, ayah ada. Ayah tu penjaga dia lagi, dia tak panggil yatim. Cuma orang kita ni yatim apa, ni yatim mak. Kalau dua-dua tak ada, yatim piatu. Asalnya yatim ni budak yang meninggal sebelum baligh. Bila dah baligh besar, tak panggil dah anak yatim, jadi orang biasa dah lah. Sebab tu orang Arab, dia masa anak yatim tu, dia buat buka puasa, dia pun suruhlah kita orang ni cari anak yatim. Dia belilah, beli belon, beli gapo, beli gini. Siapa-siapa turun bah, mari buka puasa. Besar-besarnya anak yatim kat Malaysia ni. Rupanya orang Malaysia ni tak ada hak umur anak yatim dia. Siapa besar pun kalau tak ada pak, dia anak yatim juga. Cuma tak ada lah janggut tu, kalau tidak orang ni pun anak yatim juga. Maknanya umur 18, 19, 20 pun duduk rumah anak yatim lagi. Dia kira selama dia tak kahwin tu kira anak yatim lah. Dan hak dia sampai baligh. Bila baligh tu hilang lah yatim dia tu.
Dari sudut status nak kena jaga tu, dia kira boleh serahkan urusan dia kepada diri dia sendiri. Jadi anak yatim ni, bila ayah dia meninggal, dia menerima harta pusaka. Mak dia meninggal, dia terima harta pusaka. Jadi dia ada harta. Cuma oleh kerana dia kecil, maka Allah Ta'ala suruh harta dia ni dijaga oleh penjaga dia. Lalu Allah Ta'ala kata, wa atul yatama amwalahum, bagilah harta anak yatim ni kepada dia. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib, jangan kamu ganti atau tukar yang baik dengan yang buruk. Apa maksud dia? Tukar yang baik dengan yang buruk. Dulu dalam tafsir ni menyebut mereka tukar harta anak yatim, yang baik dia ambil, dia ganti dengan yang buruk. Seperti contoh, anak yatim ni dia ada kambing, tapi kambing dia gemuk. Kau orang jaga, dia kata tak apalah, kita ambil lah kambing ni dulu, nanti kita ganti balik. Dia ambil hak elok, waktu ganti dia ganti hak buruk. Dia kata tak apa, ganti dah, kambing dah ganti kambing, tapi mu ambil kambing gemuk, mu ganti kambing kurus. Maka itu termasuk kezaliman terhadap harta anak yatim. Walaupun dah ganti dah pun, Allah Ta'ala masih lagi kira, sebab mu ganti dengan yang buruk daripada mu ambil. Kalau hak tak ganti, berat lagi lah. Hak ganti tak cukup sifat pun Tuhan marah. Hak tak ganti, apatah lagi. Jadi kalau orang panggil ambil benda tu, kena ganti dengan hak samalah nilai dia. Baik, seterusnya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah pula kamu makan harta kamu dengan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu. Jangan campur adukkan harta mereka dengan harta kamu, sehingga kamu duk makan juga harta dia tanpa kamu sudah buat asing. Hak dia asingkan. Mu nak makan harta milik kamu. Tapi dalam ayat yang nanti kat bawah ni ada ayat Allah Ta'ala kata boleh ambil kalau harta kamu tidak cukup untuk jaga mereka. Ambil, tapi ambil dengan qadar ma'ruf. Ambil sekadar yang perlu. Bukan ambil asal boleh ambil habis. Dia kadang-kadang pengurusan anak yatim ni betul lah kena bertakwa kepada Allah. Ujian sebab dia jaga harta. Ada setengah tu dia tahu ayah dia dulu kaya, tapi ayah dia meninggal waktu dia masih kecil. Dia kata tahulah muka kita masa tu kecil lagi, habis tak ada apa meninggal kat kita, semua dapat kepada kalau terutamanya kalau ada mak tiri. Isteri ayah kahwin dua, mati anak ni anak tiri. Jadi mak hak seorang lagi, ataupun mungkin dia ni isteri ayah dia, mak dia dah mati, ayah dia kahwin lain, kemudian ayah dia pula meninggal, mak dia pula ambil harta dia. Itu tanggungjawab juga. Tapi dia ada pakcik dia ataupun tanggungjawab dia yang kena jaga dia. Diserahkan harta pusaka pada pakcik dia. Tiba-tiba kalau pakcik juga tak jaga, dia pun kata dulu aku ada harta tapi tak awal. Semua pakcik tukar nama dia berlaku, dia kata. Ada dah berlaku tak lagu tu? Banyak dah berlaku dah. Jadi bertakwalah kepada Allah. Nak ambil pun tak boleh, nak ganti dengan yang kurang sifat pun tak boleh, nak campur dengan harta kita untuk makan sama-sama pun tak boleh. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Harta dia adalah harta dia, jangan campur. Mau makan hartamu kalau ada. Kalau mu ada harta, makan dengan harta kamu. Harta dia, jangan mentang-mentang kita jaga harta anak yatim, kita makan guna hak dia, hak kita simpan. Siapa lama-lama
Habis. Mana? Habislah aku peramu. Oh, pera anak yatim, tapi pera anak itu seorang. Dia makan 5 orang. Anak dia pun makan harta tu juga. Pasal duk makan umur capur sekali. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan anak yatim. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Sebab tu bila Allah sangat-sangat mengasihi dan menjaga anak yatim, dosa ancaman terhadap orang yang menzalimi mereka besar, sebagaimana pahala sebaliknya kepada orang yang berbuat baik kepada anak yatim juga besar. Nabi SAW kata, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku ni dengan penjaga anak yatim dalam syurga gini. Nabi sebut, Nabi ni gini dengan penjaga anak yatim dalam syurga. Nabi tunjuk 2 jari dia. Maknanya bersama dia dengan Nabi dalam syurga. Sebab Nabi ni yatim juga, dia sendiri pun yatim. Dijaga oleh datuk, patut dijaga oleh pakcik. Jadi Nabi sendiri pun mengasihi anak yatim. Dan fadilat dia, Nabi kata orang jaga anak yatim dalam syurga begini dengan Nabi. Tapi kalau dia tak jaga molek, besar kesalahan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita semua. Baik. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Ayat yang ketiga seterusnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka kahwinilah siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Dengar ayat ni suka balik. Kalau kamu takut berlaku zalim kepada anak, in khiftum alla tuqsitu, tak mampu buat baik kepada anak yatim, maka kahwinlah selain daripada dia, 2 ke, nak kahwin yang kedua, kahwin ketiga, kahwin keempat. Dalam ayat ni, ini ayat yang Allah Ta'ala membenarkan kahwin lebih. Istilah kita poligami. Ni Allah Ta'ala izinkan kita kahwin 2, 3, 4. Sehingga ada orang kata, Ustaz, asal seorang ke asal 2? Sebab ayat ni Allah mulakan dengan 2. Kecuali bagi orang yang takut, baru 1. Kalau tak takut, 2, 3, 4. Kalau ke mana? Dalam ayat ni memang membenarkan lelaki mengahwini 2, 3 dan 4. Tapi Islam juga menghadkan kepada 1 bila mereka tidak mampu untuk berlaku adil. Tidak mampu untuk berlaku adil. Apa hubungannya dengan anak yatim ni? Ayat ni memuskilkan saya pun muskil juga ayat ni. Apa Tuhan sebut kalau tak mampu, kalau takut tak berlaku adil kepada anak yatim, dia suruh kahwin 2. Jadi macam ada sesuatu yang kita kurang jelas. Kau faham? Pening. Apa Allah Ta'ala kata kalau tak mampu nak buat berlaku adil kepada anak yatim, maka kahwinlah wanita 2, 3, 4. Jadi kalau hak ni pun tak mampu dah, takkan nak tambah pula 2, 3, 4. Kalau macam mana ayat tu sebenar maksud dia? Ada sabotaj. Pasal cerita bab poligami ada orang hantar. Nah, dia kata berhenti jangan cerita. Muskilnya rupanya tidaklah muskil kalau kita faham sebab turun ayat ini. Selain daripada sebab turun ayat ini menghadkan bilangan isteri kepada Islam, orang Islam. Sebab sama dulu
kita kena ingat asal. Bila tanya asal dan mana asal, satu ke banyak, jawapan dia banyak. Sebab zaman dulu orang kahwin ramai. Zaman Nabi Sulaiman sampai 1000. Betul. Sungguh. Kalau baca dalam kitab-kitab Bible, umat-umat dulu kahwin ramai-ramai, ratus, puluh. Memang zaman dia perempuan ramai dah. Sampai zaman Nabi tu ada lagi orang yang menikah sampai 10 orang. Zaman kita pun ada lagi orang buat. Dekat Thailand saya baca berita, isteri 8. Dekat China isteri berapa? 15 ke 20. Ada orang buat lagu tu. Jadi asal dulu mereka terima sebagai satu benda yang fitrah. Sebab fitrah lelaki ni dia memang boleh orang panggil bersama dengan ramai, sebab dia pemimpin. Macam fitrahnya binatang, satu kandang seekor jantan. Fitrah binatang dia dalam urusan kehidupan itu fitrah. Jadi dulu dok ramai. Sampai kalau ni walaupun orang tu sedang melawan fitrah, dengan kata tak boleh kahwin isteri hanya satu je. Di barat yang memulakan gerakan ni. Tapi dia sendiri pun waktu dia menggerakkan kempen tersebut, di sebalik kempen dia bersama dengan wanita-wanita secara haram. Sampaikan hari ni dia tengah swinger, kita kata istilah baru lah ni, kita pun tak dengar swinger ni. Siapa tukar isteri suami isteri, hari ni kita tukar, mu ambil isteri aku ambil suamimu, terbalik begitu. Siapa pasal dia bila dia lawan fitrah dia akan berlaku huru-hara. Pada asalnya Allah Ta'ala sudah jadikan sifat bagi lelaki menjaga ramai wanita. Itu asal. Cuma dalam Islam setelah daripada tu Allah menghadkan bilangannya sampai 4. Bahkan dalam klausa tu Allah Ta'ala bagi lagi, kalau takut tidak berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Jadi memanglah kita bermula dengan satu, kemudian tambah 2, kemudian 3, kemudian 4. Tapi kalau kita rasa tak mampu, setakat satu tu berhenti situ ya. Ayat ni 2 kali dah sabotah. Tengok dah. Cerita poligami ni memang orang tak suka. Tengok. Cuma cerita kahwin 2, 3 kita sampai esok. Sebab turun makin kuat pula dia bunyi kena ni. Alamak, ada sabotah juga dalam ni pun. Contohlah tu. Baik. Sebab nuzul ayat ni kan, sebab nuzul. Kenapa ayat ni? Jangan, kalau kamu takut berlaku adil kepada anak yatim, kahwinlah 2, 3. Rupa-rupanya kaitan dia zaman Nabi dulu, ada orang ni dia jaga anak yatim. Anak yatim ni memiliki kebun kurma. Jadi dia bercita-cita untuk dia nak ambil kebun kurma tadi dengan mengahwini anak yatim yang dia jaga. Maknanya penjaga yang mana dia boleh layak untuk kahwin dengan anak yatim. Jadi waktu dia nak kahwin tu, dia nak kahwin dengan panggil bayaran. Dia tak nak bayar mas kahwin disebabkan dia anggap wanita ni dia dah jaga, kemudian ada harta. Jadi dia nak kahwin kira mudah-mudah lagu tu je lah, pasal dia kira dia dah jaga budak perempuan ni daripada dia yatim dulu. Jadi dia tak nak bayar mas kahwin, disebut sebagai mahar dia, mahar mithil. Lalu turunlah ayat Quran, kalau kamu tak boleh buat adil kepada anak yatim, maknanya kamu nak kahwin dengan tak nak macam kamu mengahwini wanita-wanita lain.
Sedangkan kalau kamu kahwin dengan wanita lain, kamu kena bayar mas kahwin begini. Jadi kamu nak ambil jalan mudah, nak kahwin dengan anak yatim yang dulu kamu dah jaga. Kira selesai lagu tu je. Dia pula ada harta, kamu boleh tumpang pula harta dia. Maka bila dia nak buat macam tu, turun ayat Quran. Fankihu ma tabalakum minin nisa, kahwinilah wanita-wanita. Maknanya kalau kamu nak buat gitu pada anak yatim ni, tak payah kahwin dengan dia. Pergi kahwin dengan wanita lain yang kamu suka. Nak kahwin 2 kau, nak kahwin 3, nak kahwin 4, tu pulang. Tapi jangan buat macam ni kepada anak yatim. Itu sebab turun ayat ni. Maknanya bukanlah kata bila kamu tak mampu jaga anak yatim ni, dah kamu kahwin dengan dia, tak mampu, tak laku belakang dia, jadi kamu kahwinlah, madukanlah dia. Bukan tu maksud dia. Bukan kata lepas kamu tak mampu dengan satu dia ni, kamu kahwin lagi seorang, kamu kahwin. Jadi dulu kita mikir, oh kalau macam tu maknanya bila dia kahwin tak mampu jaga anak yatim, dia kahwin 2, madu dia lah tolong jaga. Dulu kita mikir gitu. Tak ada, bukan gitu. Boleh faham tak kemuskilan dia tu? Dulu kita ingat bila tak boleh jaga anak yatim, kahwinilah atasnya seorang lagi. Kalau tidak tambah lagi seorang. Kalau tidak tambah lagi seorang, pasal nak jaga anak yatim. Ayat tu bukan maksud macam tu. Ayat tu kalau tak mampu jaga ni, tak payah kahwin dengan dia, pergi kahwin dengan orang lain. Itu maksud dia. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kesian kepada anak yatim ni, dah lah dia yatim dah, kamu kahwin dengan dia, kamu buat tak baik pula, tak elok pula ke dia, tak payah kahwin dengan dia, pergi kahwin dengan orang lain. Itu maksud dia. Maknanya fankihu ma tabalakum minan nisa, ialah minan nisa'i ghairiha, pada wanita selain daripada dia. Kamu ada banyak lagi wanita lain, kahwinlah. Jangan kahwin dengan, oleh kerana pasal apa? Sebab kamu nak ambil jalan mudah. Wanita ni kamu dah jaga daripada kecil, kamu jaga makan minum dia sampai masa mau ambil dia sebagai isteri, dan kamu tak nak bayar mas kahwin dia. Boleh faham tak? Inilah sebab turun ayat ni, seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan disebut dalam tafsir ni bagaimana ayat ni turun berkaitan dengan seorang lelaki yang nak mengahwini seorang anak yatim, dan dia tak nak bayar mas kahwinnya kerana dia jaga wanita tersebut, ataupun kerana wanita tersebut memiliki harta yang sudah ada dan dia pula berkongsi dengan wanita tersebut harta itu. Okey. Baik. Hadis, saya baca hadis dia. Okay. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, inna rajulan kanat lahu yatimatun, seorang lelaki dia jaga seorang wanita anak yatim, fanakahaha, lalu dia mengahwininya, wa kana laha azqun, dan wanita anak yatim tu ada kebun kurma, wa kana yumsikuha alaihi, dia kahwin tu sebab nak kepada kebun kurma tu, nak kepada kebun, walam yakul laha min nafsihi syai'un, dan dia pun sebenarnya tak nak pun pada wanita tersebut. Tawah pula, dia pun bukan nak. Jadi seolah-olah budak wanita ni dizalimi, dalam harta dia diambil, dia dikahwini bukan ke atas dasar sayang ke dia, dah bukan nak pun, sebab nak kepada harta. Dan dia dalam tafsir sebut dia tak nak bayar dengan mahar mithil. Mahar mithil. Baik. Fanazalat fihi, maka dalam urusan ini turunlah satu ayat, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ahsibuhu qala kanat syarikatahu fi dhalikal izqi wa fi malihi. Baik. Jadi
Itu sebab nuzul. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun hikmah di sebalik apa yang Allah syariatkan dari sudut poligami ni, itu insya-Allah kita sambung esok pula. Wallahu taala a'lam. Kerana syariat ni pasti ada hikmah dan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.